Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar kamu bab 5, iaitu tajuk baru termokimia. Okey, termokimia ini maksudnya ialah kajian tentang perubahan tenaga haba. Okey, kajian tentang perubahan tenaga haba. Tenaga haba berubah macam mana? Okey, tenaga haba berubah. Yang pertama, apabila haba dibebaskan. Yang kedua, apabila haba diserap. Ada dua je perubahan tenaga haba ya. Satu, haba dibebaskan. Satu, haba diserap. Kita tengok dulu apa yang berubah apabila haba diserap. Apabila haba diserap, kita namakan sebagai tindak balas endotermik. Endotermik ambil perkataan in kat depan ni. In maksudnya dalam, serap, masuk. Okey, in maksudnya haba diserap, haba masuk. Bila haba masuk ke dalam, kat luar akan jadi sejuk. Okey. So, suhu persekitaran menurun. Okey. Apabila tindak balas endotermik ni, suhu persekitaran menurun. Untuk tindak balas yang kedua ialah tindak balas eksotermik, iaitu haba dibebaskan. Okey. Bila haba dibebaskan, maksudnya suhu persekitaran akan meningkat. Okey. So, untuk tajuk termokimia ni, kamu dah tahu tadi maksud dia ialah perubahan tenaga haba. Kita tengok pula tindak balas endotermik dulu ya. Tindak balas endotermik ini ialah tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran. So, dia punya perubahan tindak balas, contoh kita gunakan ialah bahan kimia kalium sulfat. Bahan kimia dia ialah kalium sulfat. Kita masukkan dalam air suling. Okey, kalium sulfat ni bila kita masukkan dalam air suling, ini kita nak tunjuk tindak balas endotermik. So, kalium sulfat sifat dia serap haba. Okey, bila kita kacau dia akan serap semua haba kat sekeliling dia. So, dia akan jadi sejuk. Okey, haba diserap dari persekitaran. Bila haba diserap dari persekitaran, sekeliling ni jadi sejuk, bacaan termometer menurun, tabung uji akan menjadi sejuk. Okey. So, dia punya contoh tindak balas endotermik. Yang pertama ialah yang ni lah. Melarutkan garam kalium dalam air, kalium sulfat. Lagi satu bahan kimia yang menjalankan tindak balas endotermik ini adalah garam amonium. Garam amonium. Okey. Fotosintesis juga melakukan tindak balas endotermik. Ia serap haba. Macam mana pula fotosintesis serap haba? Fotosintesis kan dia gunakan cahaya untuk membuat makanan. Bila dia serap cahaya, dia serap haba sekaligus. Okey, buat kek. Buat kek ni maksudnya masak kek. Masak kek macam mana tu? Okey, maksud dia bila kamu nak masak kek, kek tu perlukan haba untuk masak. Faham? Kalau dia tak serap haba, boleh tak dia masak? Tak boleh ya? Kemudian pencairan ais. Ais ni akan cair bila dia serap haba. Okey, kalau kamu ambil ais daripada peti ais dekat freeze tu, letak kat luar, dia akan cair. Kenapa dia cair? Sebab dia serap haba. Okey. Yang terakhir ialah aplikasi. Aplikasi ini apa kegunaan endotermik? Kegunaan harian dia. Okey. Kegunaan harian endotermik ini biasanya kita guna dekat pek sejuk segera. Pek sejuk segera. Okey. Apa yang dimasukkan dalam pek sejuk segera tu? Dia masukkan bahan kimia ni lah. Kalium sulfat ataupun garam amonium. Okey. Untuk contoh ni dia masukkan amonium nitrat. Garam amonium nitrat. Okey. So, dalam garam amonium nitrat ni, dia masukkan air dengan garam amonium nitrat. Lepas tu, dia cover dengan membran nipis supaya tak bocor lah. Okay. So, bila kita picit je pek ni, picit garam amonium nitrat ni akan bertindak balas dengan air. Dia serap haba dari persekitaran dan automatik pek ini akan jadi sejuk. Kegunaan dia untuk apa?
untuk menurunkan suhu badan ketika demam. Bila dia sejuk, kita boleh gunakan untuk turunkan suhu badan, dan juga untuk merawat kecederaan seperti bengkak atau terseliuh lah. Okey, sekarang kita tengok tindak balas eksotermik. Okey, tak faham nanti kita tanya cikgu lah, tanya apa benda yang tak faham. So, eksotermik juga dah cakap tadi, bebas haba. Okey, maksud dia tindak balas kimia yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Bahan kimia yang melakukan tindak balas eksotermik ini adalah, contoh di sini, asid nitrik. Asid nitrik masukkan dalam kacau, haba akan dibebaskan. So, persekitaran akan jadi panas lah. Perubahan dalam tindak balas tadi, haba dibebaskan persekitaran, bacaan termometer meningkat dan tabung uji menjadi panas. Okey. Contoh tindak balas antara asid dengan alkali, peneutralan. Bila kita campurkan asid dengan alkali, kamu dapat rasa kan suhu dia akan meningkat. Respirasi juga tindak balas eksotermik. Sebab bila kamu bernafas, kamu cuba tutup hidung, lepaskan nafas, hembus nafas, lepas tu rasa hembusan nafas kamu. Panas ke sejuk? Panas ya. Panas maksudnya dia bebaskan haba. Okey, bebaskan haba. Yang ketiga, pembakaran. Bakaran memang tentunya panas lah. Kemudian letupan bom. Okey, banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kamu kena fikir sendiri apa benda kalau kita apa yang perlu digunakan, sama ada guna haba ataupun dia nak kek. Itu pun ramai yang confuse kata endotermik, eksotermik. Kalau dia eksotermik, macam mana kek itu nak masak kan? Okey, aplikasi dia, kegunaan harian biasanya digunakan untuk pek panas segera. Okey, apa yang dimasukkan dalam ni adalah pepecah garam macam kalsium klorida kontang. Okey, apabila pek dipicit, membran nipis akan terkoyak. Pepecah kalsium klorida kontang larut dalam air lalu membebaskan haba, berikan kesan panas. Kegunaan untuk menghangatkan tangan dan kaki ketika musim sejuk dan juga melegakan kekejangan otot.